السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kata Asy-Syekhul Muallif Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumih. Dan wajib pada haknya ta'ala oleh sama', artinya pendengar, dan basar, artinya pelihat, dan bermula keduanya, yakni makna keduanya itu ialah dua sifat yang qadimah keduanya, yang berdiri keduanya dengan zatnya ta'ala, nyata dengan keduanya itu oleh sekalian perkara yang maujud. Itu matan risalah bagi Syekh Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala. Dan kita maklum beberapa kali sudah dijagakan dalam ibarat apabila kata dan wajib pada hak dengan makna dan wajib pada akal bagi zatnya ta'ala. Iaitu masuk dalam ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Barang wajib, barang tak diterima pada akal tidaknya. Hanya barang yang mesti oleh sungguhnya semata-mata. Tak terima tidak sama sekali. Itu barang wajib. Kemudian di sini dan wajib pada haknya, mana wajib pada akal bagi zatnya ta'ala. Apa wajib? Wajib oleh sama'. Asal luar Arabnya baca sam, kan? Sami'a yasma'u sam'an. Tapi apabila kita nak waqaf, kita baris tengah sama', pas ditafkhim bunyi sama'. Ada setengah-setengah guru baca sam', baca gitu. Sifat sam
Dan setengah sifat sama'. Kita bunyi kata bekhin sama'. Nah, apa artinya salinan bahasa arti sama, artinya pendengar. Ini terjemahan makna ismi lah ni. Dan basar artinya melihat. Kalau kena hak kita makhluk gak, kenakan salah satu daripada panca indera tu lah. Pendengar, melihat. Nah, sifat kita makhluk sama, basar, pendengar, melihat, dan salah satu daripada panca indera yang 5. Dikatakan sifat ma'ani bagi yang baharu. Nah, sama kita, basar kita daripada sifat ma'ani yang baru. Tu bezanya sifat ma'ani yang baru tambah satu panggil lagi arab. Ada pun sifat ma'ani Allah tidak dikatakan arab. Nah, tu makna kata apa dia bersalahan Allah Ta'ala bagi sekalian baharu bersalahan pada sifat. Sifat baharu hak ma'ani panggil arab. Ada pun sifat Allah Ta'ala tidak boleh dipanggilkan arab. Sebab nak panggil arab, makna arab itu barang yang ada bertempat menumpang yang lain. Tu makna dia. Kalau gitu sifat Allah sama dia basar, dia panggil tak boleh masuk dia panggil lah arab, kerana makna arab tu setiap yang ada yang bertempat. Dekat yang bertempat juga tak kena mengena adalah dengan zat sifat Allah. Nah, katanya sama dan basar artinya pendengar, basar artinya melihat. Lepas tu apa makna? Dan bermula keduanya, yakni dan bermula makna keduanya itu, orang mengaji ibarat panggil mubtada. Lepas tu kalam hazah mudhah. Wa huma ay wa ma'nahuma. Kalau ibarat Arab dia gitu. Dan bermula makna keduanya, makna bagi sama' dan basar yang terjemah dengan pendengar, pelihat tadi. Apa makna pengertian dia? Ialah dua sifat. Yang inilah nama bagi dua sifat. Satu namanya sama', satu lagi namanya basar. Dia panggil isim. Dua sifat yang qadimah, artinya yang sedia keduanya. Bila kata yang sedia, yakni yang tidak ada mula baginya. Tu murad dengan yang sedia. Adapun yang kita dah kata sedia dengan makna lama, itu sedia qadim zamani panggil. Kita pernah katakan, ini rumah hak sedia. Rumah hak sedia mana rumah lama. Rumah hak zaman dulu. Itu apa panggil qadim zamani. Itu bukan murad, bukan dikehendaki. Adapun yang dikehendaki zat Allah yang qadim, segala sifat Allah yang qadim dengan makna ma la awwala lahu, yang tidak ada mula baginya. Kalau gitu kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar. Jadi 6 lah. Semua tu yang qadim, yang sedia keduanya sama dan basar. Lagi pula yang berdiri keduanya dengan zatnya ta'ala, qaimatani bizatihi ta'ala. Kalau Arab maksud yakni dua sifat yang ada keduanya pada zatnya ta'ala. Dua sifat yang ada keduanya pada zatnya ta'ala. Di sinilah apa dia setengah kaum ulama ibarat daripada kata ada sifat sama di zat, itulah kaunuhu sami'an, tu panggil ma'nawiyah. Ibarat daripada ada basar di zat, itu panggil kaunuhu basiran. Sebab atas kaun tu dia tak bilangkan
tak dibilang kepada kira lazim. Kan kita mengaji dari awal tu, hak yang kita dak kata sifat yang wajib atas kita tahu dengan cara tafsil tu, satu kaum kata 20. Ni hak masyhur ni. Satu kaum kata hanya 13. Yakni bilang 13 yang 7 lagi itu lawazim bagi 7 ma'ani. Jadi dipanggil ma'nawiyah. Tak payah bilang lah. Ada khilaf situ. Maknanya bila kita i'tikad kudrat, Allah bersifat dengan sifat kudrat, lazim daripadanya oleh kaunuhu qadiran. Cara sini bila kita i'tikad Allah bersifat dengan sifat sama, lazim oleh kaunuhu sami'an. Apa dia kaunuhu sami'an? Ibarat daripada ada sifat sama di zat. Tu kaunuhu sami'an atas kaun rajih. Apa dia? Bila kita i'tikad Allah bersifat dengan sifat basar, lazim daripadanya oleh kaunuhu basiran, keadaan yang melihat. Apa makna? Ibarat daripada ada sifat basar di zat. Dia panggil ma'nawiyah diisi kaun rajih. Baik. Kata lagi, dua sifat yang ada keduanya pada zatnya ta'ala, nyata dengan keduanya. Kalau Arab gak yang kasyifu bihima, ini panggil ta'alluq inkisyah ni. Nyata dengan keduanya, dua sama' dan basar itu nyata, yakni bagi Allah Ta'ala. Kita takrir, nak kenapa kedih satu, yang kasyifu ailahu Ta'ala. Nyata dengan keduanya sama' dan basar itu nyata bagi Allah Ta'ala, nyata oleh sekalian perkara yang maujud. Tu fa'il bagi kata nyata. Yang kasyifu nyata oleh sekalian perkara yang maujud, yakni sekalian perkara yang adanya. Kita tidak buat sementara kata dua sifat sama' dan basar ini hanya yang bertakluk dengan sekalian yang ada juga. Kita malah tambah ibarat kata gini, oleh sekalian perkara yang maujud, yakni hanyalah yakni sekalian perkara yang adanya. Apa segala perkara yang ada? Daripada segala zat. Apa segala zat? Yakni sama ada ia zat tu yang qadim, seperti zat Allah Ta'ala, maksudnya maujud, ia ada. Allah mendengar, Allah melihat. Kerana setiap yang ada nyata bagi Allah kot sifat pendengar, nyata bagi Allah kot sifat pelihat. Namanya sama' dan basar itu yang bertakluk keduanya dengan perkara yang ada juga. Maka perkara yang ada tu melengkapinya zat. Sama ada ia zat tu yang qadim seperti zat Allah Ta'ala, ataupun yang baharu. Sama ada ia zat tu yang baharu seperti segala zat makhluk. Zat makhluk ni ditambah nama panggil jirim. Yang dikatakan atau ada depan tu, seperti segala zat makhluknya, yang dikatakan apa dia? Dikatakan pada segala zat makhluk tu dikatakan segala jirim, atau boleh juga jauhar. Makna kata jauhar, jirim, orang panggil dua lafaz yang muradif. Kalau di soal apakah faraq antara jauhar dan jirim, jawabnya dua lafaz yang muradif. Apa maksud? Dua lafaz yang berlainan sebutan tapi bersuatu oleh makna. Seperti kita nak contoh ke, sama lurah Melayu kita hak muradif seperti bajak dengan parang. Bajak satu perkataan. Mungkin orang Kedah ni setengah-setengah tak faham bila sebut bajak. Kenal tak bajak? Kalau orang biasa kau petani dia kenal. Kalau tak biasa kau sana kau tak biasa dengar apa dia bajak.
Bila ditanya, apa bajak? Bajak ialah parang. Kadang-kadang orang petani kita sebut parang, dia tak faham pula. Parang. Cuba Allah parang. Apa parang? Parang ialah bajak. Jadi, bila kita faham lurah, perkataan bajak, satu perkataan. Perkataan parang, satu perkataan. Lapar tak lain-lain? Lain, Ba alif jingka, bajak. Itu kan. Ba alif ranga, parang. Lapar lain. Makna satu je. Parang ialah bajak, bajak ialah parang. Tu panggil apa tu? Apa farak antara bajak dan parang? Dua lafaz yang muradif namanya. Ambil contoh itu mai pasal di sini. Apa farak antara jirim dan jauhar? Jawabnya pada istilah usuluddin, jirim ialah jauhar, jauhar ialah jirim. Yakni dua lafaz yang muradif namanya. Sekaligus panggil jirim, sekaligus panggil sekali pula panggil jauhar. Ada makna pada lugah lain, jauhar arti permata yang kita maklum tu. Pada istilah usul banyak diguna jirim, istilah hukama banyak guna jauhar. Tetapi jauhar ialah jirim, jirim ialah jauhar. Apa dia jirim, apa dia jauhar? Ulama memberi takrif ma tahayyaza binafsihi. Itu takrif dia. Apa makna jauhar atau jirim? Barang. Masduk bagi barang tu qah dengan maujud yang ada. Kalau barang bukan ada, tak panggil jauhar, tak panggil jirim. Kena barang yang ada. Masalah anak bagi seorang yang mandu, tak panggil jauhar, tak panggil jirim. Sebab barang bukan ada. Nak panggil jauhar, jirim, iaitu barang, maksudnya yang ada. Tahayyaza, yang bertempat. Tu nak panggil jarak, nak panggil jirim. Sebab tu kalau kata Tuhan tu bertempat gak, dengan sendiri kena kata Tuhan tu berjirim. Tapi kalau tanya Tuhan berjirim ke? Tak. Faham apa dia kata Tuhan bertempat? Tu tak faham makna dia tu. Tu dia lah. Tu apa lagi jisim? Kau dulu jisim tu. Jirim dulu, itu jirim dulu. Tu jirim atau jauhar. Sebab kalau kita i'tikad, bila ditanya, adakah kita i'tikad Tuhan itu berjirim? Kalau kita faham apa makna jirim? Makna jirim itu maujud, barang ada yang bertempat. Itu panggil jirim. Tiba-tiba kalau kata Tuhan Allah itu yang bertempat, bermakna Allah itu ialah jirim. Tiba-tiba kita kata Allah bukan jirim tapi bertempat. Macam mana? Makna yang bertempat itu ialah jirim. Tapi dia kena hujung lagi lah. Binafsihi. Nak panggil jirim tu yang ada, yang bertempat lagi dengan bawa diri sendiri. Itu nak beza dengan arak. Arak tu ma tahayyaza bi ghairihi. Lain situ. Betul kata apa arak jirim? Barang yang ada, yang bertempat atau melengkapi arak dan jirim. Manakala kait selagi binafsihi, barang yang ada bertempat dengan sendirinya, itu jirim. Adapun arak, barang yang ada bertempat dengan menupang yang lain. Dia panggil bi ghairihi. Tu beza arak dengan jirim. Ala kulli hal, arak dan jirim ialah dua perkara yang baharu. Tu dua perkara yang baharu. Tu arak dan jirim. Itulah maka arak dan jirim itulah panggilnya makhluk. Arak jirim itulah panggilnya alam. Sebab kata alam tak sunyilah daripada imma panggil jirim, imma panggil arak. Allah Ta'ala Rabbil Alamin. Tuhan yang menciptakan segala alam. Apa alam? Setiap yang ada selain daripada Allah. Panggil alamin. Setiap yang ada selain pada Allah tu. Yang ada selain pada Allah tu, yang bertempat. Ada kalanya bawa diri, itu panggil jirim. Ada kalanya menupang di yang lain, panggil arak. Seperti kalau kita nak misal, contohnya seperti garam umpamanya. Tu masin yang ada di garam dan gula, manis yang adanya di gula. Tu
Maka diri gula, jirim. Diri garam, jirim atau jauhar. Manakala masin yang ada di garam, itu arad. Itu arad. Maksud adalah yang ada jirim garam, yang ada. Masin di garam pun yang ada. Yang ada. Maka diri garam yang ada. Masin di garam pun yang ada. Yang bertempat, garam yang bertempat. Juga masin pun dia turut garam. Garam yang bertempat, masin pun bertempat. Tapi bezanya, diri garam yang bawa diri, ada pemasin yang menupang. Tepat kita nak nampak kata yang menupang, kita haligi misal di warna. Macam kain. Nah, kain. Sama ada panggil kain baju ke, kalau panggil kain. Kain masalah jirim. Kemudian kain yang putih. Putih tu yang ada di kain. Putih yang ada di kain. Maka putih maksud dalam maujud yang ada. Diri kain pun yang ada. Kemudian kain tu ada dia bertempat. Putih kain tu pun yang bertempat. Tapi bezanya kain tu yang bawa diri, ada putih warna tu yang menupang di kain. Maka kain panggil jirim, putih di kain panggil arad. Tarikilah di buah-buahan. Diri buah barang yang ada, ia bertempat. Bawa diri. Kemudian di bawah tu ada apa? Di buah itu. Kalau kita bercakap warna atau rasa. Masalah, buah satu buah, masa putihnya kelak. Apabila akhir-akhir jadi manis. Jadi yang hilang tu bukan buah. Rasa tu hilang. Allah menghilangkannya tu jadikan manis. Yang kelak tadi hilang. Masam buah masa putih, masam. Kemudian hilang masa Allah menjadikan manis. Jadi hilang tu panggil menupang tu. Balik rasanya panggil sifat arah yang menupang jirim. Ada apa buah tak ada kali apa. Masam hilang daripadanya buah. Kekal begitu. Tu panggil jirim. Barang yang ada yang bertempat bawa diri sendiri. Itu panggil jirim ataupun jauhar. Barang yang ada bertempat menupang di yang lain, itu panggil arad. Faham situ. Kalau itu bila kata jirim, arad, semua itu, maka hukumnya hadisun, semua yang baru. Jirim dan arad tu masalah alami. Barang yang ada selain pada Allah, tanda menunjuk ada Tuhan. Alamin panggil. Arad dan jirim tu makhluk semua tu yang kena jadi. Tu. Apabila kita faham situ, ada apa Allah Rabb, Tuhan yang menjadikan Allah. Macam mana nak sifat dengan bertempat? Kalau kata bertempat berarti Allah arad. Allah tu pun jirim. Pas kita ditanya, Allah jirim ke? Tak ada dia kata bertempat lah. Kalau bertempat dia lawazim bagi jirim. Tu apa satu-satu kena kenal. Bila kita kenal, silap. Tak saya mengaku tak apa. Silap. Abang tu kena kenal. Orang sini kata kenal. Kenal tak? Ada. Nah, asal bahasa surat kahnul lam, kenal. Tapi orang Kedah kata kenal, gitu tak? Nak kenal. Dia pergi kok amalah sikit-sikit dah. Kenal. Tak kenal. Tak kenal. Itu dia. Macam-macam makrifat kena kenal. Tiap-tiap satu dia ada punya makna lughah dan ada punya makna istilah ilmu. Sebab kita nak bercakap, kalau kita nak anti apa-apa ilmu, kita kena tahu istilahat dia. Kalau tidak, orang satu tak kenal diri wakil, diri perkara. Yang kedua pula, orang boleh kenal kata kita tak erti, tak faham. Itu dia, sebab dia panggil an-nas a'da'u ma jahilu. Manusia dia jadi musuh dengan barang yang ia tak tahu. Itu dia. Baik. Itu asal makna jirim. Apabila kata jirim, ialah jauhar. Boleh panggil lah, nak panggil tiap-tiap tu. Ini apa? Jirim atau jauhar. Buat panggil dua tu. Apabila kita kenal di situ, tak dipanggil ke jirim, malaikat suatu yang ada, ia bertepat. Itu panggil jirim. Sebab kalau kata Allah tu bertepat, Allah jirim. Bila jirim, nak pecah cabai lah. Jirim terbahagi pula kepada dua.
Ada kalanya yang terima bahagi, ada kala yang tak terima bahagi. Maka jirim tadi bila hak yang terima bahagi tambah nama pula. Jirim lagi jisim. Kalau jirim yang tak terima bahagi tambahnya sambungnya jirim pirit. Ataupun jauhar pirit. Dia panggil dalam istilah. Nah, apabila jirim dia terima bahagi tambah nama jisim. Bila ketika kata Allah tu bertepat, bermakna kata Allah berjirim. Lagi terima bahagi, berjisim. Tu panggil mujassimah tu. Ketika tajsim ke Tuhan. Allah berjisim. Tu dia. Ala kulli hal, jirim, jisim itu lawazim bagi bahru, lawazim bagi makhluk, lawazim bagi alam. Sedangkan kita jika Allah Rabbil Alamin tak kena mengena. Itulah. Nah, sahabat taklih kita buat kaedah tiap-tiap yang mawjud, setiap yang ada mesti bertepat itu panggil qadhiyah kubra silap. Allahu mawjud. Dia panggil qadhiyah sughra. Allah yang ada. Pak kita buat qadhiyah kubra kalau kita bentuk mantik. Wa kullu mawjudin la budda lahu min mahallin. Setiap yang ada tak dapat tidak baginya bertepat. Tu baik natijah Allah la budda lahu min mahallin. Allah tak dapat tidak daripada tepat. Dia panggil qadhiyah kubra tu silap. Bila silap fasid dia panggil fasid qadhiyah, natijah tu baik pun fasid selalu. Tu semua kaedah. Baik. Klik ke sini. Asal kita bicara salah satu daripada sifat Allah yang wajib atas kita orang mukallaf, wajib i'tikadnya, satu daripadanya sifat sama dan satu lagi sifat basar. Di sini ulama kebanyakan dia bercara dua sekaligus. Kerana apa? Kerana sifat sama dia basar dalam huraian percaraan dia tu sama. Lalu tu ambil dua bercara sekaligus. Dia kata sama dan basar. Patut ayat kedua-dua selalu. Keduanya itu ialah dua sifat yang qadimah, yang sedia keduanya, yang berdiri keduanya dengan zat ta'ala, yakni dua sifat yang ada keduanya pada zat Allah, yang nyata dengan keduanya itu oleh sekalian perkara yang mawjud, yakni sekalian perkara yang adanya. Apa perkara yang ada? Bayan daripada segala zat. Apa beza antara zat dengan jirim? Situ perlu kita bercara pula. Umum khusus mutlak. Umum khusus mutlak. Apa umum mutlak? Tiap-tiap jirim ialah zat. Bukan semua zat itu jirim. Tiap-tiap jirim ialah zat. Bukan semua zat itu jirim. Sebab itulah kita ni, kita panggil apa? Diri kita ni masalah zat. Maka ulama beri takrif macam mana? Berbeza daripada takrif jirim. Zat itu maqama binafsihi. Itu umum. Ada apa jirim? Ma tahayyaza binafsihi. Itu perlu kita perhatikan. Ulama Allah Ta'ala beri ke dia ilham, boleh buat apa yang panggil takrif bahasa Arab. Orang sini panggil apa? Definisi. Panggil tu bahasa putih ke? Bahasa putih ke bahasa Melayu sini? Yang bahasa putih definisi kita dah. Definisi. Cuba arti ke Melayu kita. Apa definisi? Tarik Arab pula. Melayu pengertian. Pengertian tu kena ke sesuatu yang direti tu. Nak diri takrif sendiri tu. Tengok. Huraian tu masih dalam kata yang ada huraian tu huraian lah. Mana takrif kalau kita main daripada Arab masdar kan, arafa yu'arrifu takrif. Kalau arafa tak ada sedik, arafa ya'rifu artinya kenal, artinya tahu. Tapi kalau arafa tu halih ba. Arafa kena kata memperkenalkan, ataupun perkenalkan. Cuba memperkenalkan. Tu saya tak kenal ni, saya tak kenal. Bila saya tak kenal, cuba perkenalkan. Tu panggil memperkenal, itulah takrif.
Sebab tu dalam takrif pun nak makna dia pada takrif tu apa dia? Makanat ma'rifatuhu sababan li ma'rifatil mu'arrafi. Tu takrif barang ia adalah kenal dia tu sebab bagi kenal mu'arraf. Mu'arraf itulah yang diperkenalkan. Kita nak memperkenal perkataan zat. Kita nak memperkenalkan perkataan zat, panggil mu'arraf. Cara memperkenalkan apa dia? Ialah zat-zat tu, ma barang. Qama yang berdiri ia binafsihi dengan sendiri. Dia guna ma qama. Tapi kalau giring ma tahayyaza. Maka antara tahayyaza dengan qama umum qama. Barang yang berdiri ia dengan sendiri. Yang ni barang yang ada dengan cara bawa diri. Tu zat. Tempat umumnya betul mana? Sawa'un kana mutahayyizan amla. Sama ada ia yang bertepat atau tidak. Tu panggil umum. Mengaji panggil ta'mim. Ma qama binafsihi. Zat-zat itu barang yang ada ia dengan bawa diri sendiri. Umum dia betul mana? Sama saja ia yang bertepat atau tidak. Sebab tu makhluk ni zat. Kita ni zat. Allah zat. Zat sama masuk dalam takrif zat tadi. Ma qama min nafsi tu zat. Tetapi berbeza yang berlainan tu kata persalahan. Zat kita ni zat yang bermutahayyiz. Yang bertempat. Ada zat Allah yang tak bertempat. Tu kata bersalahan Allah bagi sekalian baharu. Habis tiap-tiap satu kena halu baru kita nampak. Kalau tak keliru tak apalah, buat timbul keliru, kena buat perhatian. Inilah ulama sebagai warasatul anbiya, mereka memperkenalkan. Tu buat takrif, buat definisi. Bila kita perhati, ni kita nak kenal. Yang kamu duk silap di mana? Tengok tu. Yang kita duk silap masalah Allah bertepat. Silap daripada mana? Tak kenal zat, tak kenal jadi tu ulama memperkenalkan. Bila kita pandang zat apa dia? Jirim. Apa beza? Zat umum. Jirim khusus. Apa jirim khusus? Jirim khusus dengan zat yang bertempat. Itu jirim. Ada apa berkata zat? Barang yang bawa diri sendiri. Sama ada bertempat atau tidak. Hak yang tak bertempat tu zat Allah. Zat yang bertempat itulah zat makhluk. Tu kata mengertilah. Berfaham sini. Faham di mukhalafatuhu nu. Faham di laisa kamitslihi nu. Kata tidak serupa Allah bagi segala makhluk pada zatnya tersebut. Apa tak serupa? Dengan bahawa zat makhluk itu bertempat. Zat Allah tidak. Dia panggil. Tidak, tak ada makna tak serupa lah. Tengok. Ini apa yang kata jalannya sebab-sebab bagi keliru. Itulah. Jadi tempat kita bercara sini. Apabila perkara tu yang ada, sama dia basak bertakluk dengan kedua. Nak situ ya? Bila perkara tu yang ada, sama dan basak bertakluk dengannya. Itulah kita kata nyata dengan keduanya, kedua sama dan basak itu, yang ini nyata bagi Allah tu kita takrim muta'alliq dia. Yang kasyifu ailahu ta'ala. Yang nyata bagi Allah oleh sekalian perkara yang maujud, hanyalah oleh sekalian perkara yang ada sahaja. Yakni sekalian perkara yang adanya. Maka bila kata perkara yang ada daripada segala zat, itu maksudnya kata yang ada. Sama ada yang panggil ta'mim. Yakni bila sebut zat, sama ada ia zat tu yang qadim, yang sedia, yang tidak ada mula. Mana zat yang qadim? Tidak ada selain daripada seperti zat Allah Ta'ala juga. Sini kita perhati pula. Seperti zat Allah Ta'ala juga. Kalau di soal, adakah yang lain daripada zat Allah itu, zat yang lain itu yang sedia? Tidak ada. Hati-hati apa yang kata ada wahdatul wujud tu. Wahdatul wujud tu. Apa yang wujud yang zati, wujud yang hakiki. Tak ada selain pada zat Allah juga. Zat yang wujud hakiki tidak ada selain pada zat Allah. Tiba-tiba lagi kita kata seperti zat Allah. Perkata seperti kazatihi ta'ala. Kah apa pula dia panggil situ? Dia panggil seperti situ lil istiqsa' namanya.
kaf lil istiqsa. Apa istiqsa? Sebut satu habis lah, tak ada dah lain. Tapi apa kata seperti? Bila kata seperti ni kaf li tasbih pada asal. Bermakna ada lagi lain pada zat Allah. Dah seperti zat Allah. Apa lagi lain pada zat Allah? Tak ada lah. Bila tak ada macam nak kata seperti. Ni ulama kata kaf lil istiqsa namanya. Ya asal misal ni sebut satu ada lagi lain pada tu kan. Masalah seperti ini dan umpamanya. Tiba-tiba apa zat yang qadim seperti zat Allah. Pahal daripada seperti ni ada lagi lain pada itu. Tak ada selain pada Allah. Zat Allah satu je yang qadim. Kalau itu seperti ni, yang panggil seperti ni daripada maknakah istiqsaiyah namanya. Sebut satu biarlah. Kalau lagi ada lagi apa yang kah tamsiliyah. Dengan ibarat. Masya-Allah. Inilah Quran kah apa nak cara habis. Terjemah seperti seumpama. Ini apa makna? Karena kah li apa ni? Kah li tasbih, kah li istiqsaiyah. Itu banyak lagi. Kah li tanzir. Inilah yang panggil ilmu. Habaq tu lagi kita mengaji dia tahap tu ayat Quran bunyi banyak tu yang kita baca tapi lagi kita bercara dia terubik masalah cara dia terubik lagi. Nampaklah yang Ibn Abbas kata dia tafsir ke makna bismillah saja 70 unta muat kertas yang ditulis tak habis lagi. Ambil mana sedangkan bismillahirrahmanirrahim banyak tu ya. Huraian dia. Lebih tu orang luah ilmunya lagi banyak. Luah ilmu lagi banyak. Itu kata ilmu Allah ni luah macam laut yang tak berpantai. Qul law kana fil bahr qul law kana al bahru midadan li kalimati rabb. Apa fardu tu kedai. Kalau air laut dijadikan dawa. Kan? Patut ada riwayat lain, ayat lain segala pokok kayu dijadikan qalam. Fardu taqdir. Tengok Allah Taala bercakap fardu taqdir. Ini boleh kita ambil pula dalil cara bercakap Allah Taala. Dia cakap kalau adalah air laut fardu taqdir jadikan dawa. Inilah kita ada kata jikalau tiada ada Allah nascaya mari dia kata apa huruf kalau pula nak bercakap pula dah. Tak faham lah tu. Tengoklah Quran laukan apa tu? Fardu taqdir kalau air laut jadikan dawa. Mana jadi dakwah alau? Fardu takdir. Kalau jadi dakwah. Pokok-pokok kayu kayang kalau dijadikan kolam. Lepas tu ambil kolam celuk dakwah tulis. Ambil kolam celuk dakwah tulis. Tulis apa tu? Nak tulis makna kalam Allah Taala. Apa dia? Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbih. Pada katakan la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Nacaya habis kering air laut hak fardu jadi dawa. Kering qabla an tanfada kalimatu rabbi. Sebelum pada habis makna kalimah Allah. Tak habis. Walau ji'na bimithlihi madada. Fardu takdir kering kami jadikan pula air laut jadi dawa pula. Tulis habis pula. Tak habis. Habis tu ilmu ni luas hingga tak pandai. Habis tu kalau kenal sungguh dia tak eka. Dia tak mudah anti dia kena faham. Dia faham kena tak ada ilmu. Bila kita mengaku kata kita pandai bahawa ayatu jahli tanda kata kita jahil lah. Itu dia. Itu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena iktirafkan ulama yang diberi oleh Allah Taala tu dia. Baik. Tengok huraian dia tadi supaya kita dapat beza selamat kita. Ya kita dah minta atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Nak hasanah dengan apa? Itulah di antaranya kita kena faham apa-apa syubhat, keliru. Kata lagi segala zat sama ada ia zat tu yang qadim misal seperti zat Allah Taala timbul musyrik. Ada lagi kau lain pada zat Allah yang dikatakan zat yang qadim. Jawab tidak ada. Kata wujud wahdatul wujud tu. Saja. Ada yang hakiki zat Allah satu jua. Zat yang lain semua majaz. Bila majaz ni bagi pinjaman. Bagi pinjaman kita tak iktibar kan. Supaya kita punya jam pakai. Jam sekejap. Kereta sekejap. Pinjam.
pinjam walaupun tuan izin. Kamu tak apalah, aku benar kepadamu seminggu. Aku beri pinjam kepadamu seminggu. Adakah kita terasa kata hak kita milik? Tidak. Barang pinjaman tak dibangsakan. Kan? Begitulah. Yang qadim hanya zat satu je. Zat Allah. Pas kata seperti, ini dikatakan kaf istiqsaiyah. Sebut satu habis. Ataupun yang baru atas mana ni? Atas pada yang qadim. Sama ada ia zat tu yang qadim atau yang baharu. Seperti segala zat makhluknya. Segala zat makhluk yang dikatakan segala jirim atau jauhar. Ini pun sepatutnya juga kalau kira. Segala zat makhluk masuk bis tu. Masuk bis dah lah. Segala zat makhluk. Tu panggil apa tu? Zat yang baharu. Kerana tak ada zat makhluk yang qadim. Pada kata langit qadim. Qadim kalau kita mengaji Islam, qadim dengan mana yang lama masa. Bila lebih pada setahun boleh panggil qadim sah adalah Allah Taala panggil qadim dalam Quran kal'urjunil qadim dalam surah Yasin dah. Duk bani bulan kecil, besar hingga penuh. Apabila penuh kecil dengan siapa macam kal'urjun. Seperti apa dia? Mayam tama ya usang. Qadim ya lama. Kan? Kita tengok pelepah tempat kita yang kelapa panggil, orang panggil pelepahnya bila dia usai kan macam mana? Macam tu sahabat ni bulan kal'urjunil qadim. Tu qadim apa tu? Ya usang. Sini panggil usang tak ada lama. Panggil tak? Kita sana panggil usang. Usang nah. Padi bila setahun, 2 tahun panggil padi usang. Ni padi baru ni. Bila lebih pada setahun, masa 2 tahun dia panggil padi usang. Ni usang setahun, ni usang 2 tahun, ada usang sampai 5 tahun ke dulu. Tu padi. Tu qadim mana tu? Qadim mana usang tak apa. Langit bumi boleh tak panggil qadim? Nak kita tanyakan, nak murak qadim mana? Qadim dengan mana yang lama masa qadim zaman ni? Ya, boleh panggil. Qadim mana yang lama? Yang lama masa. Makna tu boleh. Kalau qadim dengan barang yang tidak ada mula, itu tak boleh. Kalau dikatakan langit qadim, bumi apa dia, semua air laut qadim, langit, bumi qadim dengan mana yang tidak ada mula, bermakna kita nafi sonek, kita menafi Tuhan. Tu kufur tu. Dia panggil menafikan Tuhan. Bercanggah dengan Allah Ta'ala kata Rabbil Alamin. Allah lah Tuhan yang menjadikan segala alam, termasuk langit bumi. Kita kata alam langit bumi tu qadim dengan Allah tidak ada mula. Berarti tak ada Tuhan yang menjadi. Engkau adanya Tuhan. Tu yang pupuk. Seperti setengah falsafah kan? Setengah pada sahabat bagi kupu falsafah kan dia mengatakan qadim alam. Dan daripada segala suara. Nak atas mana ibarat? Atas pada kata daripada segala zat. Bayan lagi pada kata sekalian perkara yang maujud, yang ada. Nyata bagi Allah uli sekalian perkara yang maujud ke perkara yang ada. Apa perkara yang ada? Daripada segala zat dan daripada segala suara. Ni masalah buat arak ni. Dan segala warna, alwan, laun, segala suara macam kita dok dengar, dan segala warna macam kita nampak dengan mata kepala, dan lain-lainnya, lain-lain daripada segala suara dan warna. Gapo lagi lain daripadanya? Bayan pula. Yakni ini kita nak takrir, nak bayan lagi kata lain-lainnya. Apa lagi lain-lainnya? Yakni daripada segala sifat yang maujudah, segala sifat yang ada. Nak keluar sifat yang subutiyah, sifat bahasa reti, seperti tinggi, rendah, besar, kecil, tajam, besar, kecil, tinggi, rendah. Itu sifat yang bahasa reti saja tu. Murad di sininya
daripada segala sifat yang maujudah, sifat yang ada, yang dinamo akan dia, akan segala sifat yang maujudah ni dinamo pada istilah. Dinamo yakni pada sisi istilah usuluddin dinamo dengan sifat ma'ani. Nah, kalau sifat hak bukan bahasa ada tak panggil pada istilah ilmu usuluddin, tak panggil sifat ma'ani. Seperti tinggi rendah tadi, besar kecil tak panggil sifat ma'ani. Ada panggil amrun i'tibari, umur i'tibariyah. Maka segala sifat yang maujudah yang dinamo akan dia dengan sifat ma'ani. Di sini umum lagi sifat ma'ani daripada arad. Sifat ma'ani itu pecah pula terbahagi pada dua. Mana? Sifat ma'ani itu, jika sifat ma'ani adanya pada jirim, tambah nama arad. Bila sifat ma'ani yang ada di zat yang berjirim, tambahnya arad. Seperti kita bisa tadi. Masin yang ada di garam. Sifat maknan boleh panggil masin tu, lagi pula arad. Sifat ma'ani tu umum daripada arad. Kalau ditanya apa beza antara sifat makna dan arad, jawabnya umum khusus mutlak. Mana yang umum? Sifat makna tu umum. Bermakna tiap-tiap arad ialah sifat makna. Bukan semua sifat makna tu arad. Tengok qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalau kita dah panggil ni. Semua ni masalah sifat, ia bahasa ada, lagi ada jadi zat. Panggil sifat ma'ani. Apa boleh panggil arad ke tak? Apa makna arad? Barang yang ada bertempat menupang dia lain. Kalau gitu, sifat Allah Ta'ala panggil sifat ma'anan saja. Tak boleh panggil arad. Kalau nak panggil arad, ia bertempat. Sabit tu kalau kata Tuhan bertempat agak, bermakna Tuhan ni arad jiri. Tak jiri, arad jiri. Tu. Itulah. Dan bermula ta'alluq. Jangan kita mudah pergi sekat. Macam ni ada setengah itu ya, apa tu? Dia nak mencemar, nak mengkotorkan tu. Sedangkan ini adalah apa yang kata ulama memberi perbezaan. Tak kalau timbulnya falsafah tu nak sesat, nak merusak, maka ulama bangun, menapiskan, mentasbihkan. Kadang-kadang setengah kita ada apa dia jawab bisikan macam mana? Itu falsafah tu. Tu. Tak ada lah Quran hadis. Jadi lagu tu kita tunduk selalu. Tu di antara satu apa yang panggil usikkan kata ni kata. Supaya kata usik hatu ni, hatu takut selalu kita tak bisa tengok pun. Hanya usik kata ni kata usik. Usik dengan hatu takut selalu kita dah. Sini panggil apa? Panggil usik juga ke panggil usik juga? Tamu. Kalau tak faham bahasa kena tanya dah. Tu dia. Kalau kata berjalan-jalan mau usik, lari selalu kita tanya usik. Ini apa usik? Ini apa ni? Ini falsafah ni. Yunani, Greek ni. Kita dengar nak usik tak apa ni cara. Walah kena faham gimana. Kalau kita kata pula, kalau kita nak perbandingan, seperti kalau kita mengaji ilmu qiraat, tak ada siapa kata apa. Jaranglah orang nak iktiraf pada ilmu qiraat, ilmu cara mengaji Quran, tajwid ni. Sebab apa? Sebab ni hubung kait dengan elok, hubung kait dengan sedap suara. Suara yang apa dia? Merdu, yang merindukan. Potong kata suara yang merdu. Suara yang merindukan orang mendengar. Bagi orang ni sangat-sangat suka, galak pada belajar tajwid. Kerana tajwid mengelakkan baca. Sedang molek suara jadi, elakkan baca, kut telinga. Tak ada kah dah? Tak ada siapa anti. Tapi pak kita tak faham, kalau kita bahas masalah istilahat kita bahas, bermakna buku tajwid pun ada istilah juga. Bukan zaman Nabi dah ajar ikpo. Ni ikpo ni iklab ni. Siapa letak nama ikpo iklab tu? Tu ulama il-Qurra. Dia buat istilah. Cara baca begini pandang adobik mari. Tiap-tiap nun yang mati apabila bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang makhraj mari dia hulqum, huruf halqi. Panggil apa dalam istilah ilmu tajwid, ilmu qiraat? Panggilnya izhar. Tidak kait. Itlaq izhar, yakni izhar hakiki. Bila itlaq gitu. Bila ada soal lagi izhar juga, takut nak jadi kesamaran, maka kait izhar syafawi.
Kait syafawi, hak bahasa bibir mulut. Lahum alaihim ghaib. Alaihim ghaib. Hak tu hukum mim mati. Izhar baca wi zuhir wi nyata mim. Hak nu wi nyata nun. Hak nu panggil izhar. Ini mana satu izhar sama izhar. Lah nak beza izhar syafawi. Hak nu izhar hakiki ataupun halqi kata lagi. Ini apa main mana lapar ni? Ulama lah terletak tu. Tak ada kata apa situ. Dah kita minat hak tu. Dah apa dah? Tak. Sebab apa? Sabit dengan baca. Seorang sedap kata juga, jadilah kita ni. Ada apa hak ni? Bahasa faham, bahasa reti, payah-payah. Lepas tu nawin apa? Ini bergerik ni, Yunan ni. Usik dengan hak tu, kita tak berani nak bercara. Bahasa sepuluh menyalahi Quran dah hadis. Macam siapa ke tak reti gila. Tak itu ke? Itulah masalahnya. Kena ingat. Ini paling keliru dan syubhat. Dia panggil istilahat semua diletak oleh ulama. Begitu kita mengaji tasawuf, kena reti istilah dia. Maqam dia sebut, ha dia sebut. Itu dia. Ganyan nahu apa tu juga mubtada, khabar, isim inna, isim apa nama isim kana, lihat. Istilah dia ada semua ilmu. Itulah tempat kelebihannya apa dia Adam di atas yang lain tu pasal Allah Taala ajarkan. Istilah nama-nama dia. Begitu. Baik, sambung lagi. Jadi saat ni kita dah bercara apa? Bila sebut sifat ma'ani itu lebih umum daripada kata arad. Tiap-tiap arad ialah sifat ma'ani, bukan semua sifat ma'ani itu arad. Sifat ma'ani Allah tak boleh dikatakan arad. Adapun bila kata arad ialah sifat ma'ani. Masin yang ada di garam arad lagi panggil sifat ma'anan. Pendengar yang ada di kita sifat ma'anan lagi arad. Melihat basar yang ada di kita makhluk ni sifat ma'anan lagi arah. Ada pesamak basar Allah sifat ma'anan juga dia panggil arah. Tu makna bersalahannya Allah bagi sekalian baru pada sifat. Apa bersalahan pada sifat? Kena sifat baru macam mana? Sifat baru ni satunya baru. Kalau ada pun baru. Lagi pula bahasa ada di jiran. Maka sifat baru ni ada lagi arah. Sifat Allah bukan arah. Hati kata bersalahan. Kata ajibnya lah. Allah bersalahan tapi mesti bertempat. Lepas tu kita kata tiap yang ada tak mago, tak terima nak kita tepat. Ni kesamaran dengan jirim tadi. Itulah ulama beri takrif tu supaya suruh kenal kita. Itu dia. Dan bermula ta'alluq bagi keduanya, bagi samak dan basar itu ialah ta'alluq inkishaf. Mengaji kelima ba'infi'a inkashafa yang kashifu inkishaf. Panggil ta'alluq inkishaf dalam istilah. Ta'alluq apa dia? Hak kudrat panggil apa? Panggil ta'alluq ta'thir, memberi bekas pada mengada atau meniada. Manakala iradat menentu panggil ta'alluq takhsis, menentukan balik berlaku ataupun tidak, menentukan ada ataupun tidak. Menentukan. Manakala ilmu kita sudah lalu juga panggil ta'alluq inkishaf. Sama dengan yang kita dah bercara ini. Ji muafakat pada nama dia panggil ta'alluq inkishaf, nyata tahu bagi Allah, nyata bagi Allah kod sifat ilmu panggil inkishaf, kod sifat ilmu. Manakala mai mengaji sifat samak dia basat juga ta'alluq bagi kedua samak dia basat ialah ta'alluq inkishaf. Terjemah dulu, artinya arti inkishaf terbuka. Kasyaf panggil kasyaf. Tu ahli kasyaf tak ahli kasyaf. Apa ahli kasyaf? Allah buka ke dia siapa boleh dia nampak bagi gaib nasbah orang lain tak nampak. Panggil kasyaf. Kasyafa yaksifu kashfan. Waktu mana buka. Muta'addi buka. Apa buka? Allah buka hijab. Hijab maknawi. Tengok kita ni, mata kita tak ada buta, mata kita nampak kan. Tapi bila kita lalu ke kubur, kita nampak ke tak ahli kubur? Tak nampak. Tak usah kata nak ahli kubur. Roh kita sendiri punah kita nampak dah? Tak nampak juga. Sama-sama kita duk jaga orang nak meninggal dunia tu. Pakat duk jaga, duk jamak, pegang nadinya, pegang situ, pergi duk tengok mata agak.
Tak ada lah. Keluar lah. Meninggal lah. Keluar. Apa keluar? Roh keluar. Nah itu kan? Apa dia? Iza balagatil hulqum. Tak kata? Wa antum hina idzin tanzuru. Ketika tu mudah tengok pada orang nak mati. Mudah tengok. Tapi adakah mu nampak roh yang keluar? Tak nampak. Tapi kalau orang kasyaf, mak yang nampak. Apa kasyaf? Allah menghilangkan hijab maknawi. Hijab tu yang menyebabkan tak nampak. Apa hijab? Arti dinding. Dinding ada hissi macam dinding ni. Kita tengok, tak nampak ni dinding hissi. Dinding maknawi. Tu menyebabkan kita tak nampak. Angin tengok kita tak nampak walaupun yakin adanya. Roh kita yakin adanya tapi tak pernah kita nampak. Tapi Allah Taala bila berkasyaf nampak. Siapa pernah orang nampak roh sendiri? Hidup nyata banyak, hidup nyata rumah. Macam mana dia aji pelat Macam mana? Dia nampak diri dia. Tengok, ni saya. Ni saya juga. Tengok. Dia jadi aji. Lepas pada tu tak ada. Tu. Sikit. Gada-gada hatu lalu kita nak. Tu dia. Itu nak kata bila Allah kasyaf, yakni bila Allah Taala buka, yakni menghilangkan hijab maknawi, nampaklah. Cuma dia panggil apa tu? Yang sebab ada hijab dia panggil tertutup dengan secara adat. Mata kita pada adat nampak yang dekat, bila terlalu jauh sangat tak nampak. Bila terlalu rapat sangat pun tak nampak. Tengok bila kita pekuk mata. Pekuk. Nampak pula. Itu hukum adat macam tu. Tapi bila menyalahi hukum adat, Allah beri nampak bagi gaib. Ada mustahil pun sekali pada akal, hanya mustahil pada adat. Sebab tu ada orang kasar boleh tengok alam gaib. Boleh tengok syurga neraka Allah Taala bagi dia nampak. Apa tu panggil? Kasyaf. Sebab tu kalau dia nak cerita kepada orang tak faham tak boleh, nanti rusak orang lain. Satu tuduh ke dia tu sesat. Yang kedua pula keliru orang. Tu masalah tu Pina ayat tu dengan pengajian akidah kita, wajib mustahil jaiz, lihat bagi gaib itu jaiz yang harus pada akal. Sebab tu akidah ahli sunnah kita harus melihat zat Allah sama ada di dunia ini dan di akhirat. Bila Allah kasyaf, bila Allah Taala buka nampak, nak jangan nampak. Sebab apa? Sebab Allah maujud. Setiap maujud sah yasihu ayyura aw wa yusma'a. Sah dilihat, sah didengar. Itu makna kata sini inkisah. Apa inkisah? Artinya terbuka. Tapi maksudnya dengan makna nyata. Kalau Arab ta'lu inkisah ai bimakna litidahi. Terbuka dengan makna nyata. Ni panggil apa cakap lagi ni? Ni itlaq sabab, muraknya musabbab. Mana itlaq sabab? Masalah makanan yang dihidang ataupun yang katalah hidangan. Hidangan, kalau dia hidangan bermakna ada satu tempat, ada segala makanan di bawah. Ambil saji, tuduh. Sini panggil saji dah. Panggil saji ke? Saji tu kalimah Arab tu. Apa saji? Yang nudung, yang menutup. Tak kena baca wadduha wal-laili iza saja. Apa saja? Saja mana tutup? Apabila malam tertutup gelap. Itu saja. Maka sifatnya daripada saja tu saji. Habis tu orang Melayu panggil saji. Ambil saji tu, tutup hidang. Panggil saji. Tu bahasa Arab tu saji tu. Pak tepat nak bercara tu mana? Bila hidangan ditudung dengan saji, kita nyata ke tak? Tahu ke tak? Nampak ke tak apa hidangan yang ada dalam tu? Tak nampak. Ni hukum adat. Hukum adat belum tilik pada orang kasyaf. Kasyaf sudah tudung tak tudung supaya dia. Kita tak kasyaf ni, nanti tengok hak nyata apa di dalam bawah saji tak tahulah tu. Tak tahu, tak nampak. Anak kecil tu ya, tak nampak. Lepas tu nak nampak, buka. Sebab buka baru nampak. Kalau itu inkisah arti terbuka. Tempat muraknya nyata. Sebab buka nyata. Lalu inkisah dengan mana ittidah. Terjemah inkisah artinya terbuka. Maksudnya dengan makna nyata. Dia panggil itlaq sabab. Cakapnya inkisah.
Muraknya itidah, musabbab daripada bukalah nyata. Ini satu ibarat kaedah dia dah. Nah, maknanya ta'alluq inkisah terbuka ini nyata. Seperti ta'alluq bagi ilmu lah. Seperti pada apa? Pada apa je nama ta'alluq inkisah juga makna murak nyata. Dan wajib atas kita. Wajib apa pula sini? Wajib atas ni. Yani wajib pada syarak ni. Wa yajibu ala kalau Arab. Wa yajibu ala kulli mukallafin. Dia tak ibarat dengan wa yajibu li mukallafin. Tak ada bahasa macam tu. Wa yajibu ala kulli mukallafin. Ada pun wa yajibu tak kata wa yajibu ala Allahi wujud. Ada. Wa yajibu lahu ta'ala. Tu. Tu dah. Lalu tu katanya dan wajib atas. Ni mana wajib syarak ni? Dan wajib ni pada syarak, pada undang-undang Allah, wajib atas kita. Siapa kita di sini? Murad dengan kita sini, yakni semua orang mukallaf. Tak dipanggil mukallaf malaikat ada padanya akal dan tamyiz. Apa dia dan sampai umur. Lagi pula sampai dakwah seruan agama. Masuk dalam orang mukallaf. Sebab Allah Ta'ala kata la yukallifullahu nafsan. Ambil pada situ kita panggil mukallaf ni. Allah Ta'ala kata la yukallifullahu. Kallafa yukallifu taklif. Kallafa dengan mana nah? Ada tafsir mana talab, ada tafsir mana ilzam. Tidak paksa oleh Allah. La yukallifullah, tidak paksa oleh Allah ataupun tidak memaksa oleh Allah nafsan akan diri seorang pun Allah tidak paksa. Kita panggil nakirah halaman Nabi dia. Illa wus'aha. Allah tidak paksa. Paksa secara apa dia? Mewajibkan tidak. Allah tidak paksa. Akan nafsan seorang pun Allah tak paksa. Illa malaikat wus'aha. Kuasa barang tu kau dah kuasanya baru dia paksa. Sebab tu kita nak kata saya tak kuasa nak semaya. Tak kuasa macam mana? Uzur, sakit. Sakit pas sakit macam mana pamu sakit muda macam mana masa sakit? Di berjalan semua. Tu kuasa dah tu. Tak kuasa berdiri, duduk. Tak kuasa duduk, berbaring. Tak kuasa berbaring, melentang. Tak kuasa pas tak kuasa duduk macam mana? Makna kata Allah tidak paksa malaikat wus'aha. Sebab itu kalau tak kuasa berdiri duduk, tak kuasa duduk berbaring, tak kuasa berbaring melentang. Atau panggil wus'aha. Dan juga dia tidak paksa sembahyang bila orang tu tidak ada akal. Dia panggil la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka Allah panggil mukallif sifatnya yang memaksakan. Kita kena paksa ni mukallaf. Itu berisi mab'ul lah. Mukallaf. Sebab tu apa orang mukallaf? Orang yang dipaksakan. Orang yang kena paksa oleh Allah. Maka nak kena paksa, kena ada usaha. Tak ada usaha, saya tak paksa. Maka apa usaha? 1 sampai umur. Sampai umur ni keadaannya, apa dia? Ada akal. Ada akal sampai umur, kalau dakwah Islamiyah tak sampai, tak paksa juga. Sampai dakwah Islamiyah. Kan? Lagi pula sempurna pancaan roh, iaitu emonya pelihat ataupun peringat. Itu panggil usaha. Bila kita masuk dia tu, panggil kita mukallaf. Bila mukallaf, wajib atas mukallaf. Nak lepas tak boleh lah. Itu dia. Itu makna kata dan wajib atas kita, ini semua orang yang mukallaf. Wajib apa tu? Wajib oleh bahawa kita i'tikadkan. Boleh kita kena i'tikad berpegang bahawa inkishaf, yakni nyata, ia hasil ia yang berlaku ia nyata tu dengan sifat sama. Nyata kok sifat sama itu lain daripada inkishaf nyata ia hasil ia dengan sifat basar. Nyata kok melihat lain daripada nyata kok dengar. Wajib kita dekat gitu. Dan juga
bahawasa atas ada bahawasa atas. Wajib atas kita oleh bahawa kita intikadkan bahawasa inkisah ia hasil ia dengan tiap-tiap daripada keduanya. Nyata yang berlaku kok tiap-tiap daripada kedua samak dan basar. Lain daripada inkisah nyata ia hasil yang berlaku dengan sifat ilmu. Arti tiga nyata. Apa? Kerana sifat ilmu, sifat basar hanya bertakluk dengan sekalian yang ada. Juga sifat sama bertakluk hanya dengan sekalian yang ada. Hai dua inkisah. Sifat ilmu segala perkara. Sama ada yang ada, ada yang bukan ada. Jadi tepat nak nyata tepat tiganya bila perkara tu yang ada. Misalnya zat kita. Zat segala makhluk ni maksudnya yang ada. Bila yang ada, Allah mendengar, Allah melihat, Allah tahu, tiga nyata. Tapi kalaulah di zat kita ni apa? Tinggi. Tinggi itu nyata kok sifat ilmu je. Tidak takluk oleh samak dia basar. Sebab apa? Sebab tinggi bukan perkara maujud. Bukan maujud. Kemudian bila kata tak nyata kau sebab bukan arti buta balik perkara nu tak ada. Bila perkara nu tak ada, tak mendengar, tak melihat. Tak lazim daripada kata tak mendengar, tak melihat tu buta tulis dah. Nah, supaya kita bagi tak ada, apa kita tak nampak, panggil buta ana. Jauh. Anak kita tak ada bersorai lagi. Tak panggil buta kita dah. Tu dia. Tu panggil dalam suluhi. Ada bila kita nampak. Kalau belum ada suluhi. Patut kita lihat, patut kita dengar. Bila ada nanti kita boleh dengar, kita boleh panggil suluhi. Apabila ada sungguh, kita dengar, kita lihat. Demikianlah sifat sama dan sifat basar Allah. Sekalian yang ada Allah mendengar lagi melihat. Kalau yang ada tu qadim macam zat dia, tu panggil ta'alluq tanjizi qadim bagi samak dia basar. Sebab zat tu ada yang qadim, maka mendengar tu sedia, melihat sedia. Bila nak sebut dengan makhluk yang baru, pergi tafsir. Tafsir mana? Belum ada, panggil suluhi. Patut mendengar, patut melihat. Bila ada sungguh, orang panggil kata tanjizi hadis. Mendengar sungguh, melihat sungguh. Itu lagi kata. Ni sininya yang nak nyata kata nyata kok sifat ilmu lain daripada nyata kok sifat samak dan basar. Juga nyata kok sifat samak lain daripada nyata kok sifat basar dan ilmu. Tiga nyata. Seperti kita nak contoh lebih kurang satu perkara nyata kok tiga banyak. Misal kita masuk di kedai kedai jual emas dah. Kedai jual emas dia banyak pakai cermin kan. Cermin kot dinding-dinding banyak tu. Kita masuk ke dalam kedai tu. Kalau kita paling kanan, nyata juga kita kot cermin sebelah kanan. Kita paling kot kiri, nyata juga kita kot cermin sebelah kiri. Depan kita ada. Nyata juga di kita kot cermin depan. Maka tiga tu nyata lain-lain. Ini nyata kot cermin kanan, ini nyata kot cermin depan, ini nyata kot cermin kiri. Lagi pula kalau ada atas lagi, nyata kot atas. Nah, ayat kata satu benda tiga nyata lain-lain. Tu boleh buat misal. Ini patut sifat pendengar, mendengarkan yang ada. Bila perkara tu ada, Allah mendengar. Tu inkisah ke samak dia panggil. Bila perkara ada, Allah melihat. Tu panggil inkisah ke basar namanya. Perkara yang ada, Tuhan tahu inkisah ke ilmu. Satu benda tiga inkisah terkadang. Tapi kalau perkara tu bukan ada, perkara bahasa erti jua, inkisah ke ilmu je. Tinggi rendah kita Tuhan tahu. Ada apa melihat, mendengar? Tidak. Sebab bukan bahasa ada tinggi rendahnya. Itu kaedah dia. Dia faham gitu dulu deh. Dan bahawasa, ni atas klik pada kata bahawasa inkisah. Hundur semula. Dan wajib atas kita oleh bahawa kita iktikadkan bahawasa bagi tiap-tiap daripada segala inkisaf yang tiga itu, bagi tiap-tiap itu hakikat. Ini kalau mengaji ibarat Arab dia panggil isim inna muakhar, isim anna muakhar, anat jamuh bahawasa. Nah,
Bahawasa bagi tiap-tiap salah tak anna likullin minal inkishafati thalath, bahawasa bagi tiap-tiap satu daripada tiga inkishaf itu ada haqiqatan, hakikat. Hakikat ni tak boleh kita nak tahulah, yang diserahkan mengetahuinya, mengetahui akan hakikat idafah masdar ke maf'ul. Hakikat yang diserahkan mengetahuinya, mengetahui akan hakikat tu diserah kepada Allah. Takluk pada diserah. Tu serah pada Allah lah bagi hakikat. Tak boleh kita nak tahu. Itu diserah pada Allah Ta'ala juga. Dia mengetahuikan hakikat. Dan bukanlah perkara itu, yakni perkara yang wakil daripada segala takluk inkishaf tu, atas barang yang kita maklumnya. Bukan atas barang kita dah maklum, tak tahu. Gapo barang yang kita maklum? Daripada bahawasa basar, yakni pelihat itu beri pedah ia dengan musyahadah. Beri pedah dengan apa dia? Pandangan mata kepala, memberi pedah akan nyata lebih daripada ilmu. Tu barang kita maklum. Sampai tu dia kata apa? Tengok dengan mata tak sama dengan tahu saja. Kamu tahu ke tak ia tu tahu? Pernah tengok? Tak pernah tengok. Tak sama yang tengok dengan tahu saja. Yang ni tahu lagi tengok. Lebih jelas yang tahu lagi tengok. Lihat. Ada pun kita sekadar tahu, tapi tak pernah lihat. Seperti kita Kaabah di Mekah. Kita tahu kan? Ada sungguh Kaabah di Mekah. Tapi kalau disoal, pernahkah kamu pergi ke Mekah? Belum. Tahu tak kata Kaabah ada di sana? Ya, tahu, yakin. Kalau zaman lah ni boleh tengok gambar-gambarnya kan. Kalau zaman dulu tak boleh tengok apalah, gambar tak dapat dilihat. Walaupun begitu yakin adanya ni Kaabah. Dia panggil ilmul yakin. Yakin secara tahu. Tengok tak pernah. Bila orang dah pergi ke Mekah, tengok dia dah tahu yakin kata Kaabah bila tengok inilah ain dan jirim Kaabah. Nampaklah. Dia panggil ainul yakin. Jadi kalau hak makhluk ini tak sama tu. Tu makna kata lihat dengan mata kepala memberi pedahkan lebih nyata daripada tahu saja. Ini hak maklum bagi kita. Adapun Allah, jangan kata Allah melihat lebih nyata daripada ilmu. Jangan. Itu makna kata bukanlah perkara itu, yakni perkara yang wakil daripada segala takluk inkishaf itu, bukan atas barang yang kita maklumnya. Bukan atas barang yang kita maklum pada adat ni. Gapo dia barang yang kita maklum? Bayan. Daripada bahawasa basar, yakni pelihat itu beri pedah ia basar dengan musyahadah, dengan memandangnya tu akan nyata lebih daripada ilmu ni, lebih daripada nyata dengan ilmu. Itu hak kita maklum. Hak Allah bukan begitu. Hak ni sifat baru macam tu. Itu makna memberi pedah dengan musyahadah, dengan pandangan, dengan memandangkan dengan mata kepala, memberi pedah akan nyata lebih daripada ilmu dan tahu, lebih daripada nyata dengan ilmu dan tahu. Bukan begitu. Bahkan semua segala sifatnya, segala sifat Allah itu yang cukup sempurnanya, kamal. Tak ada yang berlebih kurang. Tidak. Kalau yang berlebih kurang itu sifat baru. Semua sifat Allah sifat sempurna. Tak ada kata basar lebih akmal daripada ilmu. Tak. Lagi pula mustahil atasnya, atas segala sifat Allah itu mustahil oleh sembunyi. Sebab itulah kata apa dia, ilmu Allah tahu sedia kala. Boleh tak kita nak katakan patut dia kata suluhi, ada orang tanya masalah kan? Bapa takluk ilmu tak dikatakan suluhi? Kerana suluh ni patut tahu, patut tidak. Manakala patut tahu, patut tidak bermakna kata orang pengen memberi faham makna jahil. Atau barang pada makna jahil. Kan? Sedangkan Allah Ta'ala menyatakan bahawa ia meliputi dengan ilmu ke semua perkara. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sebab tu mustahil atas Allah
oleh sembunyi. Lagi pula dan lebih kurang. Lebih kurang. Mana? Tahu lihat lebih daripada tahu saja. Tu paling berlebih kurang. Mustahil atas Allah. Waktu kita baru. Orang yang tengok dengan mata kepala tak sama dengan orang yang tahu saja tapi belum tengok, belum lihat. Panggil tak tengok sini? Tak panggil? Panggil lihat je dia. Lihat, panggil juga lihat dah. Daripada lihat tadi kita buang jadi lihat. Ni orang Indonesia cakap macam tu. Cuba lihat. Apa lihat? Dia buang tu bet. Lihat. Bila buang lihat. Tak lihat. Kita lihat. Patut orang bertani sekali lagi. Tengok. Sini tak cakap dah. Cuba tengok. Orang bertani kata, kagak apa kita kata. Cuba tengok. Dan cuba lihat. Cuba lihat. Apa ada setengah cakap lagi kelih. Tu cakap tak kelih? Tak juga. Cakap. Kelih. Apa kelih? Daripada kelihat tadilah. Buanta pula tu kelih. Ingat tu. Daripada lihat tadi. Kelihatan kita buat tadi kelih. Tak kelih. Tengok bahasa ibu kita perhati tengok. Sebab tu luruh satu alat ilmu. Baik. Lagi mustahil atas Allah oleh sembunyi. Kalau sembunyi bermakna jahil. Supaya kita belum pada kita nak tahu sembunyi dulu. Belum ni aku tak faham, baru faham. Bermakna dulunya kita tak faham. Dulu kita jahil. Allah mustahil atasnya oleh sembunyi. Dan berlebih kurang. Kerana berlebih kurang lupa makna kamal. Sedangkan Allah maha sempurna. Lan uhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Kerana ini semua sifat baharu. Sembunyi, terdahulu oleh sembunyi dan berlebih kurang. Ini sifat baharu. Dan lain-lain daripada demikian itu. Apa demikian itu? Demikian itu sembunyi dan berlebih kurang. Apa lagi lain-lain? Kita bayar lagi. Daripada tiap-tiap barang yang tidak layak dengannya subhanahu wa ta'ala. Ya Allah suruh kita menyuci. Sabbihisma rabbikal a'la. Menyuci olehmu Muhammad akan nama Tuhanmu. Setengah kata yang panggil isi itu mukham. Menyuci olehmu akan Tuhanmu. Sabbihisma rabbika ay sabbih rabbaka. Menyuci olehmu akan Tuhanmu. Menyuci dari apa? Dari semua barang yang tak layak dengannya. Barang yang tak sesuai dengan keadaan Tuhan. Apa barang tak sesuai? Setengah padanya terdulu oleh sembunyi. Setengah daripadanya bersifat dengan berlebih kurang. Itu tak sesuai bukan Tuhan. Bila Tuhan mesti kamal. Segala sifatnya kamal. Tiap-tiap sifat kekurangan semua mustahil. Tiap-tiap sifat kesempurnaan kamal semua wajib baginya. Tiba-tiba ada berlebih kurang. Tak kamal. Menyuci. Di mana kata dan lain-lain daripada demikian itu. Lain daripada apa? Sembunyi dan berlebih kurang. Oleh itu maka ni panggil tafri' ni. Apa tafri'iyah? Jawab bagi syarat yang mahzuh setelah dia hurai mari anak buka cabang. Panggil tafri' membuat cawangan. Maka yakni apabila tahu engkau. Tafri' mana ni? Tafri' pada kata bahkan semua segala sifat Allah itu yang cukup sempurna. Tak kala kata semua sifat Allah cukup sempurna, maka ini apabila nyata bagi engkau iza alimta ma zukira ataupun iza kana al-amru kadzalik, apabila adalah perkara pada waktu tu begitu. Apa begitu? Semua sifat Allah tu cukup sempurna. Apabila begitu maka ia Ta'ala tiada sembunyi daripada pendengarnya pendengar Allah. Tak sembunyi oleh suatu yang maujud. Yang oleh suatu jua pun daripada yang maujud. Semua yang ada Allah mendengar lagi melihat.
Dan jika tersembunyi ia sewaktu yang mawjud, yakni atas kita sekalipun tu panggil ghaib. Ghaib tu sebab Allah Ta'ala mengidhafah kepada ghaib tu. Alimul ghaibi wasyahadah. Kan? Kita dah baca tu huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati. Allah itu tidak ada Tuhan yang mustahak disembah malaikat hanya ia sahajalah jua. Allah huwallahul ladzi la ilaha illahu. Allah tu siapa? Alimul ghaibi wasyahadah. Apa dia kata? Allah itu yang tahukan barang ghaib. Apa ghaib? Tahu macam mana ghaib? Tu Allah panggil nisbah dengan kita hamba. Supaya roh ghaib daripada pandangan mata kita. Nah, Allah tahu. Allah melihat. Allah mendengar. Sebab setiap yang ada nyata bagi Allah kot sifat pendengar, pelihat dan kot ilmu. Kita nasbah dengan kita ghaib, tak pernah nampak, tak pernah dengar. Lagi pula mustahil pada adat dengan zat tu. Kita dengar hanya suara aja. Bukan adat kita. Allah Ta'ala perlakukan dengar hanya suara aja. Perkara yang ada lain pada suara tak dengar. Macam warna tak dengar kan? Warna tak dengar. Tu dia. Hanya dia dapat dengan samak kita. Allah Ta'ala melakukan adat suara jua. Adapun samak dia bahasa Allah sekalian mawjud. Allah mendengar, Allah melihat. Dengan mana nyata ke sifat dengar, nyata ke sifat melihat. Cuma kita mesyikir dengar macam mana warna, melihat macam mana suara. Tu kita duk mesyikir tu kerana kita duk kiyah dengan hak kita, hukum adat. Jangan ni hukum adat kita. Tu mana kata, dan jika tersembunyi ia sewaktu yang mawjud tu, yakni atas kita sekalipun. Kita misal seperti roh kita, perkara mawjud tapi tersembunyi atas kita. Apa tu panggil Allah panggil ghaib tu? Ai ma ghaba anna. Alimul ghaib ai ma ghaba anna. Itlaq masdar, muraknya isim wasah. Al-ghaib mana al-ghaibi. Alimul ghaibi ay alimul ghaibi ay ma ghaba anna. Barang yang lenyap daripada kita Allah melihat, Allah mendengar. Tiada tersembunyi atasnya. Dan tidak gaib daripada pelihatnya, tidak lenyap daripada pelihatnya Ta'ala oleh sewaktu, ini sewaktu yang mawjud. Dan jika halus ia sekalipun, halus ia sekalipun, kita ada terlalu halus tak nampak lah. Itu pun belum tilik pada kasah. Ada kasah nampak. Itu apa yang kata menyalahi adat. Dan tidak menegah akan dengannya Ta'ala oleh jauh. Dan tidak mendinding akan melihatnya Ta'ala oleh gelap dan kelam. Ini dia nak kutip tolak kerana apa? Manusia apabila dia disesat, kadang-kadang dia dah ambil hukum adat hidup qiyah Tuhan. Dia panggil qiyah syahid atas ghaib. Apa dia? Qiyah yang ghaib atas syahid. Tak boleh. Hak Allah kita nak qiyah dengan makhluk, tak boleh. Sabit orang hak kata tiap yang ada mesti tepat itu apa tu? Tu silap pada qiyah. Yang qiyah akan yang ghaib di atas yang syahid. Ini qiyah Tuhan atas makhluk. Dia panggil qiyah fasid namanya. Ini sepatutlah tidak mendinding akan melihatnya Ta'ala oleh gelap dan kelam. Kita hukum adatnya dah ada gelap, kelam, tak nampak. Hukum adat ada juga hak nampak dalam gelap pun. Seperti apa? Kucing. Bagi kita padam lampu, gelap mata, kan dia tukar cicak. Apa kita kata? Buka lampu. Ni tukar cicak. Tukar tikus. Walau gelap. Ada hari nampak lima malam. Begitu juga musang. Cari makan malam. Ni apabila gelap, nampak mata dia. Ini adab saya berlaku ke dia macam tu. Ada pun adab kita tak nampak. Dan juga terkadang adab tak nampak cerah seperti binatang kelawar. Kelawar. Selagi hak besar sikit panggil apa? Keluang. Hak kecil tu kelawar. Nampak hampir sama, tak mau besar ni kecil. Yang ni keluang, yang ni kelawar.
Keluar apabila waktu siang, kita diam je. Bila petang mana tupik. Dia panggil apa? Terlalu cerah mata dia tak nampak. Ini sebagai buat misal kata Allah terlalu nyata, ada mata dia kupu tak nampak seperti mata kelawar. Bercerah tak nampak, aji juga. Kita gelap tak nampak, dia cerah tak nampak. Terlalu cerah mata ini tak nampak. Masa dia pucuk pisang, diamlah pucuk pisang. Nah, dan sebagai tempat-tempat liku, tempat-tempat yang gelap, suka dekat situ. Apabila petang hari masa malam dia keluar. Yang nampak. Ini Allah Ta'ala buat makhluk macam ni supaya kita dijadikan tauladan dan contoh untuk ambil i'tibar. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Barang Allah Ta'ala tadi itu semua jadi iktibar bagi kita. Jadi tak ada ajib lah kita. Sedangkan Allah dalil penuh menunjuk tak adanya Tuhan. Tapi ada yang mengatakan tak ada Tuhan. Dia apa tu? Terlalu terang tapi tak nampak juga. Macam mata kelawar tadi kan. Ada yang nampak, gelap yang nampak. Itulah. Sampai orang mata kasyah. Mata kasyah. Paraid dia nampak. Artinya ibarat macam mata kucing bila dia tangkap tengah malam tu. Ada binatang-binatang yang cari makan malam. Dia nampak malam kan. Itu semua tu contoh untuk kita buat misal. Baik. Dan lagi pula katanya mendengar ia Ta'ala daripada ketiadaan simah dan uzun. Apa simah uzun? Yakni dengan ketiadaan lubang telinga tu simah. Dan daunnya, daun telinga tu panggil uzun. Uzun jamak pada jamak pada apa? Bukan uzun mufrad, jamak dia azan. Dan melihat ia Ta'ala daripada ketiadaan hadaqah dan ajfan. Apa pula? Artinya biji mata, hadaqah, ajfan tu dan segala peluputnya peluput mata. Ni nak ajfan hak kita duk kelik ni lah. Panggil peluput mata. Sini panggil peluput dak ni? Ni. Panggil apa? Pelopok. Halih lajah sikit. Peluput mata, pelopok mata. Tu dia ada. Dia halih lajah sikit situ. Orang sana panggil peluput mata. Ni panggil pelopok. Tu dia tulis yang sama, baca tak sama. Pada baca wa yuqimunas shalah, qiraah warah macam mana? Wa yuqimunas shalah. Tu dia aja huruf tulah ya. Wa man azlamu. Dia. Wa man azlamu. Dia baca lah. Kita wa man azlamu. Ditarqiqkan dia tak ditafkhimkan. Allah. Ni apa tu? Peluput, pelopok. Huruf tulah kan? Tu ayat tu lahjah. Daripada situ qiraah dia tu macam-macam bahasa pula tu. Daripada apa ajfan, segala pelopoknya. Baca tu bahasa sini lah. Pelopok tadi panggil peluputnya, peluput mata. Sebagaimana tahu ia Ta'ala, Allah Ta'ala dengan ketiadaan qalbin, yakni jantung hati. Ini semua ni kita maklum dah, di laisa kamitslihi syai'un. Tapi ulama mari sebut pula dengan cara terus terang kan nak tolak bagi orang awam nah. Kerana macam-macam manusia berpegang. Cuma alhamdulillah tempat kita ni tak ada sangat yang pelik-pelik sangat tak bisa dengar kita. Sebab apa? Sebab kita lahir-lahir mari ada ulama, guru-guru turun-menurun di tempat kita ni. Duk ajar, duk didik. Sekalipun kita tak pandai nak baca kitab, tak pandai baca surat apa, kita selalu dengar hubungan dengan ni. Tak ada tempat kita pegang Tuhan, apa dia ni, ada mata. Tapi bila di akhir-akhir tengok, Tuhan ada mata, ada kaki. Sahabat jadi tertolak tu. Sahabat Pak kita ni pengen mengaji pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari awal lagi. Supaya kalau kita mengaji Quran pula, kita mengaji riwayat apa dia dengar tu. Sahabat tu kalau kita dengar hak lain kita tegar tu, tak kena baca begitu. Faqallahu. Baca apa macam tu, tak betul tu. Idgham. Nak idgham je kelimah yang satu ni kelimah lain. Qala. Satu kelimah. Lahu. Lah raja kelimah lain. Nak idgham dia kelimah yang satu. Ni kelimah lain. Tapi kira Abu Amri macam itu. Qallahu. Kita kata salah tu. Saya baca dengan kiraah Abi Amri riwayat Susi. Tak apa.
Pak kita tak tahu banyak ni, salah tu. Sebab tak boleh kita pandai banyak kita baca tempat kita tak pandai je, kena turut dia. Kena kita beralah lah ke dia. Ni pun demikianlah. Sebab tiap-tiap ilmu dia ada berlainan semua. Bila orang tahu banyak dah masalah lah. Itu. Klik ke sini. Sebagaimana tahunya Ta'ala bukan dengan ketiada qalbin, jantung hati, dan menahan ia Ta'ala dengan ketiada anggotanya. Kerana kita menahan dengan anggota. Semua tu masuk dia kata laisa kamitslihi syai', masuk dalam kita i'tiqad bersalahan Allah bagi sekalian makhluk dan sekalian baharu. Oleh kerana ada pegangan tu yang macam-macam, lalu tu ulama kutip nak sekat, nak tolak. Segala mana salah ibarat lubang tembus, dia kutip tampung habis. Ibarat gitu. Dan mengada ia Allah dengan ketiada alat pekakah. Kerana ilat semua tu. Kerana ni ilat klik pada mana? Pada kata nu. Maka ia Ta'ala tiada sunyi pendengarnya oleh suatu maujud. Turun lagi. Dan tiada raib daripada pelihak oleh suatu dan jika halus sekalipun. Dan tidak menegah akan dengar oleh jauh. Dan tidak mendinding akan melihat oleh gelak dan kelam tu. Semua tu ilatnya kerana. Ini ilat pada kata maka ia Ta'ala tiada sembunyi daripada pendengar oleh suatu. Mari baca sampai ke akhir. Dan melihat Allah daripada tiada hadaqah ajfan. Tahu Allah dengan tiada qalbin. Menahan Allah bukan dengan anggota. Mengada Allah dengan tiada alat kakah. Sebab apa? Baru sampai ilat dia. Kerana tidak serupa segala sifatnya, segala sifat Allah Ta'ala akan segala sifat bagi makhluknya. Hodok bila sana hak makhluk saja tu. Nak nampak, jangan terlalu jauh dan mendindingkannya. Itu semua sifat bagi baharu. Kan kita mengaji dah, Allah bersalahan bagi sekalian baharu, sekalian makhluk pada zat daripada sifat. Seperti bahawa tidak serupa zatnya Ta'ala akan segala zat mereka itu. Zat segala makhluk. Habis. Nak pergi lagi tu jauh sangat tu. Kena nampaknya singgah di situ dah lah. Dan ketahui olehmu bahawa sabit bagi sifat sama dan basat itu 3 ta'alluq. Kalau turut dia sungguh